Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, yang dah masuk live Adli hari ni, Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so selamat datang yang diucapkan. Okay, sebelum tu Adli nak buat sound check dulu. Boleh dengar tak audio Adli jelas ke? Kalau ada macam tak dengar ke sama-sama ke, boleh beritahu sebelum kita nak start. Alright, so okay, yang dah masuk insyaAllah kita sama-sama boleh kongsikan kepada beberapa grup yang ada. InsyaAllah kita sama-sama peroleh manfaat daripada sharing Adli hari ni, insyaAllah. Okay ke okay? Setakat ni Adli nak check dulu lah, audio Adli okay ke tak, visual Adli okay ke tak. Sebelum kita mula, kita nak tiba-tiba ada masalah teknikal kan, tiba cakap seorang-seorang pula. Okay, so topik hari ni santai je. Macam semalam kita dah cakap pasal drone, pasal macam mana nak beli drone, macam mana nak fly drone, basic macam mana kita nak belajar untuk terbangkan drone dekat kawasan mana apa semua kan. So mana tahu hari ni ada yang dah beli drone ke. Okay, so hari ni kita just nak ceritakan basic of untuk buat video, macam mana nak buat video yang proper. Kalau kita cakap pasal apa nak buat video, memang ya kita nak kena ada kamera, lepas tu terus record, edit, dah terus jadi video kan. Tapi now kita nak ceritakan macam mana ada 3 stage yang paling basic untuk kita dapatkan video yang proper. Maknanya kita nak organisekan daripada awal sampai habis video, sampai dia dah disiapkan. Sebab sebelum ni masa live Adli yang pertama, Adli pernah cerita benda ni, tapi tak terlampau detail atau tak terlampau mendalam sangat kan. So hari ni kita borak-borak santai sambil kita akan kupaskan sikit demi sikit pasal proses untuk kita bikin video. Macam mana kita nak dapatkan video yang orang kata proper lah untuk kita punya bisnes. Macam contoh, benda ni boleh juga kita gunakan untuk macam mungkin ada orang nak buat video simple kan, tapi boleh juga applykan benda ni, insyaAllah. Sebab kalau ada benda ni, kita pun nak buat video lebih terurus lah, lebih proper. So kita akan guna yang step ni je. Dah ada 3 stage. Okay, boleh kita mula ke? Semua dah sedia ke untuk kita mulakan? Okay, sebab sekarang pun mungkin ada yang tengah ada program lain kan. Sebab hari ni pun ada program yang bertindih pukul 3 ni. Jadi tak apa, kita boleh tengok balik live yang sebelum ni nanti. Okay, alright, so semua dah ready, kita akan mulakan stage untuk macam mana kita nak buat video yang proper. So ready ke ready? Okay, step ni kita boleh buat untuk semua video yang kita nak buat. Contoh, biasa orang buat untuk macam short film, corporate video ataupun music video, dia akan gunakan step ni, basic step. Iaitu pertama, ni stage yang pertama orang panggil pre-production. Sama yang macam apa-apa benda yang kita buat, mesti ada pre dan production dengan post production, betul tak? Ada 3 stage kan. Sama juga macam kita workout kan, kita ada pre-workout, workout and post workout. Sama macam kita nak buat produk pun sama. Kita nak menghasilkan sesuatu produk kan, menghasilkan video, menghasilkan produk ke, sama je. Kita ada pre-production, production dengan post production. 3 benda basic yang memang apa-apa benda yang kita buat memang kena ada 3 basic ni. Okay, so apa sebenarnya yang kena ada dalam pre-production ni? Macam kita nak buat video, okay, apa sebenarnya yang kena ada? Kalau macam kita nak buat produk apa-apa, macam pre-production, kita akan tengok apa bajet lah, kita nak tengok bahan-bahan dia, nak sediakan apa yang patut lah. Senang cerita, kita boleh cakap pre-production ni adalah stage untuk kita draft, untuk kita fikirkan apa benda yang kita nak kena ada, nak susun untuk kita guna pakai dekat production. Production akan pakai, so time pre-production ni akan fikir. Okay, so senang cerita kan, pre-production ni akan dia akan relate
kepada production dan juga post production. So pre-production ni adalah satu part yang paling crucial, yang paling penting dalam kita nak buat video. Contoh kalau mungkin ada yang nak buat short video macam ya benda-benda yang simple, diorang kata macam alah benda ni tak payah pun kan, tak payah nak pre-production bagi apa semua, terus shoot, record lepas sudah jadi. Tapi ni Ali nak cakap mengenai video yang ya kalau boleh kita nak buat proper kan, step by step. Sebab tu kena ada benda ni. Okay, so apa yang kena ada dalam pre-production ni? So kita kena ada yang pertama skrip. So yalah kita nak buat nak shoot apa kan, nak buat video apa, kena sediakan dia punya outline dia semua, skrip dia. Kat situ kita nak tentukan idea kita macam mana. Ini bukan saja kita nak mudahkan kita punya orang-orang yang terlibat untuk hasilkan video, tapi untuk mudahkan juga diri kita sendiri. Contoh mungkin yalah kita idea kita memang kita tahu kan, tapi kadang-kadang kita boleh terlupa. So itu yang kena ada semua outline ni. Macam nak tentukan karakter yang ada kat dalam video kita. Contoh kalau kita buat video produk sahaja, tak ada karakter, okey, kita boleh macam contoh kita akan decide juga setting apa yang kita nak guna dekat tempat mana yang kita nak shoot kan. So itu yang penting time pre-production ni. Sebab bila ada benda yang kurang dekat pre-production akan affect time nak shoot nanti. Tiba-tiba orang dah set kan time pre-production ni nak shoot dalam 5 jam kan, tiba-tiba terlebih jam pula. Sebab apa? Tak prepare masa kat pre-production betul-betul. So time tu lah kita nak contoh kalau kita buat satu short film lah kan, mengenai kita nak buat product placement, letak produk kita sekali dalam short film tu. Ramai yang buat macam ni kan, dia buat satu short film and then dia letakkan produk, marketing produk dia sekali. Okay, so apa yang dia perlu tahu adalah dia buat pre-production, dia fikirkan setting kat mana tempat yang dia nak shoot. Contoh dia dah rangkakan skrip dia kan. Okay, skrip dia tu tengok dulu tempat mana yang proper yang dia nak shoot tu. Lepas tu bukan tu je, kalau nak lagi advance, yang lagi best adalah dia tentukan sekali mood. Contoh yang sebelum ni apa yang Adli applykan dekat dalam sepanjang Adli bekerja kat production sebelum ni, apa yang kita applykan macam tempat ataupun mood untuk video-video, kita akan macam menggunakan, contoh kalau tempat atau scene tu nak memerlukan suasana yang romantik, kita akan buat color ataupun tempat tu nampak macam kemerah-merahan, warm red. So tu yang bila penonton tengok, penonton akan nampak uish, betul, into to that feel, dia akan rasa romantik, warm red. Dia warna dia bukan warna merah, tapi dia merah, dia nak seakan-akan merah. Lepas tu nampak macam kalau tengah panas kan, warna orange sikit, orange kemerahan, macam tu lah. Lepas tu macam contoh kalau scene seram, time ni kita nak tentukan scene seram nak letak warna apa. Kalau seram biasa orang akan letakkan warna biru yang macam, dia bukan dia biru air laut rasanya, dia macam biru sejuk. Bila tengok biru, kalau perasan kan, bila seram, cerita-cerita seram, kalau korang semua perasan, akan dia punya scene tu banyak warna biru. So bila orang tengok, memang dapat feel yang seram ni. Dia semua ada sebab dia. Macam lepas tu macam sci-fi punya scene pula. Sci-fi ni apa? Sci-fi ni macam science fiction. Kalau science fiction, dia akan letak pula warna-warna yang macam hijau. Contoh kalau tengok Marvel, dia akan letakkan warna-warna macam hijau-hijauan. Lepas tu macam dia banyak lagi, macam contoh komedi pun akan gunakan warna-warna yang macam red tone. Dia nampak macam apa ni, vibrant punya colour. Itu untuk komedi lah. So dia punya warna ni pun ada dia punya sebab.
Setiap warna yang ada, semua tu ada sebab. Itu yang dia setkan dekat time pre-production ni. And then time tu lah kita nak tentukan bajet berapa, nak gunakan gadget apa. Contoh macam contoh baru nak start kan, kita mungkin gunakan phone saja. Okey je sebenarnya. Untuk gadget ataupun equipment tak kisah pun kita gunakan equipment yang macam mana, tetapi membadai kalau kita ada preparation yang betul dan juga ilmu yang betul untuk kita ya tak kisah gunakan equipment macam mana, yang penting ilmu kita ada, skill kita ada dan perancangan kita betul. So tak kisah kita punya equipment murah ke, tapi kalau kita ada benda tu, ilmu, preparation dan skill, InsyaAllah video kita boleh pergi. So kalau misal kata kita ada equipment yang mahal sekalipun, tapi kita tak erti nak guna, tak ada skills, tak ada knowledge pasal benda tu, dan juga tak ada preparation yang betul, still kita punya video pun akan ke laut. So itu yang penting. Yang sebenarnya penting kena tahu, kena ada ilmu dulu. So sebab tu rancang betul-betul time pre-production, and then baru bila dah berseri dah betul-betul macam okay. Biasa ada kalau production film dia ambil masa yang sangat panjang time pre-production. Sebab apa? Sebab sebelum dia nak keluarkan barang-barang dan juga ya nak nak buat benda tu betul-betul, dia perlukan satu draft yang betul-betul dah mantap. Sebab kalau pre-production tak betul-betul rancang, dia akan menyebabkan kerugian. Kerugian dekat production, time production akan buat kerugian. So sebab tu pre-production sangat-sangat penting bila dia nak buat video apa-apa. Kalau video yang mudah-mudah tak apalah, mungkin video TikTok ke kan, mungkin ada yang nak buat macam like video produk, nak tunjuk gitu-gitu je kan. So tak ada masalah lah. Tapi yang ni macam kalau ni hari bercakap macam kalau nak buat short film, kalau nak buat produk placement dekat dalam short film korang, mungkin ada yang nak kena gunakan teknik ni lah. Okay, so seterusnya lepas kita dah tentukan bajet, dah tahu setting kat mana, karakter siapa yang kita nak berlakon kan. So time production pula ni yang paling crucial, sebab benda ni kena berkait tau. Pre-production, production sampai post production semua berkait. So bila dah start je production, kita nak kena ada orang yang kena runkan benda tu. Contoh yang paling basic adalah 5 orang je. Iaitu yang ni 5 orang yang paling penting lah dalam untuk pembikinan video yang proper lah dia cakap. Okay, so yang pertama ni director, yang kedua DOP ataupun orang panggil director of photography, DOP. Yang ketiganya adalah art director. Keempat casting. Casting ni adalah yang orang yang akan berlakon, yang akan ada depan kamera tu lah. Lepas tu yang terakhir sekali editor. So ada 5. Ni untuk basic lah. Okay, untuk tugas director adalah dia akan lead time shooting tu. So director yang akan make sure shooting tu run smooth je. Macam tak nak ada macam terlebih masa ke. Invite awak boleh juga. Mungkin ada benda yang dia nak kongsi juga. Okay, so masuk tu. Alright, jadi okay, macam tadi kita dah kena pasti 5 dia decline pula tadi nak masuk. Okay, tak apa. So kita dah kena pasti 5 position tadi yang kita nak. Mungkin ada orang yang mungkin tak ada team yang ramai untuk kita buat video kan. Okay, jap kita cuba lagi ya ikat. Oh, saya baru tahu rupanya kita boleh tengok siapa yang tengok sekali kat sini. Alright. Maklumlah jarang buat live sebelum. Okay. Boleh ke? Okay, tak apa. Teruskan lagi. Mungkin ada yang Okay, Assalamualaikum Cik Adli. Oh, jap. Saya cabut. Okay, boleh dengar. Apa khabar? Cik Adli sihat? Alhamdulillah. Cik Aika di mana? Petang ni, macam mana? Apa
Cik Adli punya apa perkongsian Cik Adli kat audiens kita? Oh, hari ni kita cerita pasal 3 asas video. 3 asas untuk bikin video yang proper lah. Sebelum ni kita dah share kan pasal benda ni juga masa first kita live. Tapi saya tak go deeper. Tapi hari ni kita akan go lebih mendalam lagi. Kita dah sekarang dah sampai Cik Adli. Orang. Ya? Sekarang sampai ke point ke berapa? Oh, sekarang saya baru masuk yang tengah-tengah. Dah jom, Cik Adli sambung. Sambung Cik Adli nak share apa? Dah, kita saja. Oh, kita saja kacau je. Oh, tak apa. Saja kacau. Sekejap. Macam perlahan pula internet. Macam mana? Macam perlahan pula internet. Sekejap, saya bagi. Saya kena. Kami betul-betul ni. Siapa yang dah masuk? Sila komen. Ya? Cik Sofia Suraya. Hello. Dia dah masuk dah. Siapa masuk? Sofia Suraya. Yeah, thank you so much Sofia Suraya nama dia. Thank you so much Sofia Suraya kerana masuk live kami petang ni. Okay, kami doakan Sofia Suraya sentiasa kaya, berjaya di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Biasa jumpa Haikal pagi-pagi kan. Ni Haikal jumpa you guys semua pada petang hari ni. Lagu 3 ni. Jangan tidur guys. Kita kena bangkit. Betul tak? Wah, bagus. Dia antara viewer yang setia dari awal dulu. Sofia Suraya. Apa lagi Cik Adli kasih satu pack kat dia. Apa? Kasih satu pack pack kat dia. Satu pack boleh. Nanti saya kasih. Pergi Sofia Suraya kontak Cik Adli, cakap aku nak pergi satu. Macam tu. Okay, Cik Adli sambung Cik Adli berkongsian dan keluar dulu. Okay? Alright. Boleh. Okay. Sila remove Haikal. Macam mana remove? Remove. Macam nak remove. Oh, macam tu Okay. Atas. Dah ter-remove terus. Sebenarnya saya first time invite orang dalam live. Sorry Encik Akal, saya terus remove. Sekejap, saya pasang balik mic saya supaya lebih jelas. Okay, boleh Okay Encik Akal, terima kasih sebab join sebentar tadi. Kita iklan jap, borak-borak santai bersama Haikal tadi. Alright, so Alhamdulillah kita dah sampai ke baru pertengahan point kita hari ni. Tak apa, nanti yang mana lepas kita just recap balik. Kejap kita recap balik macam mana asas ni untuk kita buat video yang proper. Okay. Okay, terima kasih banyak Encik Aikal. Betul dah tambah 5 mata, Alhamdulillah. Thank you. Alright. Okay, so kita sambung balik. Sekejap, sebelum tu alang-alang dah ada lagi orang yang masuk. Kita ucapkan terima kasih sebab dah masuk live pada hari ini dalam sesi recharge. Okay, sambil tu kita recap balik yang tadi kita dah cerita pasal stage yang pertama iaitu pre-production. Dan pre-production kita akan buat script, nak tahu layout dia apa semua, dan juga kita nak pilih setting dan mood and tone yang macam mana kita nak yang akan ada dalam video kita. Contoh macam romantic, kena warna apa, nak seram, warna apa, nak science fiction, nak warna apa. Semua tu akan ditentukan masa pre-production. Itu yang paling penting, pre-production. Sebab kalau pre-production tak betul, nanti habis kat production pun habis, time post-production pun habis. Sama juga macam anda semua kalau nak workout kan. Workout pun ada step dia kan. Pre-workout, workout dan juga post-workout. So kalau macam apa ni, kita tersalah step, okay, so akan effect. Alright, sekejap, time ni tak ada WhatsApp. Okay, alright, so so step pun kena betul. Alright, setakat yang faham ni. Okay. Tanya korang, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya je.
Okay, so kita akan maaf ya, ada iklan sekejap tadi. Okay, so kita akan ke stage yang seterusnya iaitu time production. Okay, time production pula. Okay, time ni lah kita akan tentukan berapa orang yang kena ada time tu. So, yelah bila kita nak shooting mesti kita kena ada crew kita kan. Okay, so macam contoh crew yang kena ada yang paling basic adalah director of photography atau orang panggil DOP, art director, casting dan juga editor. So apa tugas-tugas 5 orang ni? 5 orang ni kalau director dia kena lead dekat dalam production tu. Okay, director yang akan tentukan dia kena tengok masa untuk time shooting tu. Okay, sampai pukul berapa dia yang bertanggungjawab untuk kawal masa dan juga lead the whole production. Kalau macam terlebih dia yang kena kawal. So dia kena ada leadership yang tinggi dan juga dia kena pandai manage masa. Itu tugas saya memang berat sikit. Lepas tu sebab tu sepatutnya dia kena ada assistant director lah. Tapi ini kalau mungkin tak ramai team, so 5 orang pun dah cukup. Okay, so lepas tu DOP pula apa? DOP ni kita akan dia akan berfungsi untuk memegang kamera atau dia yang record, dia yang kena tentu angle apa semua, dia yang tengok semua tu. So yang seterusnya art director pula. Art director ni pula buat apa? Art director dia memerlukan satu orang yang faham pasal fashion atau dia kena tahu macam mana pemakaian certain orang casting tu. Contoh casting tu kena ada watak nenek. Okay, dia nak kena pakai macam mana, dia nak kena ada apa ni, kain batik ke, tu dia yang kena tentukan semua tu. Dia yang tukang make up kan, tukang tengok betul ke tak dengan scene. Dan seterusnya adalah casting. Casting buat apa? Casting adalah orang yang berlakon lah. Okay, so kalau tak ada casting, contoh kalau orang tu buat video produk saja, memang tak ada casting dalam tu, tak ada pelakon, just produk semata, okey tak apalah, tak payah casting. Tapi kalau yang casting ni, director yang perlu macam betul-betul tunjuk lead dia macam mana dia nak kena berlakon. Contoh kalau dia berlakon tiba-tiba macam tak jadi lah, tak cantik, cut. Director yang akan cut dan terus beritahu terus macam mana sepatutnya dia kena buat. Dan terakhir sekali, orang yang penting adalah editor. Editor ni biasanya kerja dia adalah dekat post production. Tapi time production sebenarnya dia kena ada untuk dia tengok flow. Okay, contoh masa pre-production kita dah ada script dan juga semua layout yang perlu ada kan. So basically 5 orang ni akan dapat semua tu. Akan dapat satu ni dia dah gabungkan semua, dia dah print out, dia akan tengok daripada situ. Tapi untuk meningkatkan lagi kefahaman editor tu kepada projek tu, dia kena ada time production supaya nanti time post production dia tak susah untuk editing. Itu perlunya production ada editor kat situ. So boleh faham setakat ni? Okay. So lepas tu dah habis production, barulah kita ke post production pula. Time post production ni ada 2 benda je nak kena consider. Sebab time production kan semua orang dah buat kerja semua kan. Editor yang akan mainkan peranan yang penting time post production ni. Time post production ada dua benda yang nak kena fokus, iaitu offline editing dengan online editing. So apa beza offline dengan online editing ni? Okay, offline editing dia memerlukan kita untuk susun footage-footage yang kita dah ada. Okay, dan kita dah siapkan cut dan juga susun betul-betul ikut flow. Kan kita dah ada time pre-production, kita dah ada draft, kita ada script dengan storyboard semua kan. So dia dah susun dekat post-production ni, time offline editing. So dia dah susun apa semua, barulah kita pergi kepada online editing. Online editing ni pula apa? Okay, so online editing ni adalah di mana kita letakkan semua lagu, sound effect dan juga visual effect yang perlu dekat dalam video kita. Time ni lah kita akan buat color grading, color correction, lepas tu sound effect, semua time ni. So itu je beza offline dengan online editing. Tapi time post production ni, apa yang penat sikit adalah
editor akan penat kepala sebab dia nak kena fikir macam mana nak susun lagu apa yang bersesuaian. So dia akan berbincang dengan director lah sebenarnya. So time post production sebenarnya banyak kerja kat editor dan juga director untuk dia berbincang sesama diorang untuk dapatkan hasil yang terbaik. So kalau time production pula, yang penatnya adalah director dan juga orang yang terlibat, macam director, DOP dan juga casting. Diorang akan penat time shooting apa semua. Tapi time post production yang penat memang editor. So kena faham lah dia punya tugas-tugas tu. So setiap orang ni memainkan peranan yang penting untuk dapatkan hasil video yang berkualiti. Contoh mungkin ada yang tertanya juga, macam yelah kita yang ni untuk video yang macam panjang sikit macam short film, macam yang memerlukan orang yang lebih ramai dan juga equipment yang mungkin lebih sedikit lah kan. Contoh kalau mungkin ada yang tertanya juga, ada tak software untuk edit pakai phone? Ada, jangan risau. Macam contoh software-software yang kita boleh gunakan untuk editing video, kita boleh gunakan KineMaster. Pernah dengar? KineMaster. KINEMAST. KineMaster. Okay. Yang keduanya adalah Filmorago. Filmora ada juga dekat laptop dan PC. Tapi dia ada juga yang untuk phone. Filmorago nama dia. So korang boleh editing dekat phone juga. Dan juga yang seterusnya adalah Magisto. M-A-G-I-S-T-O. Magisto ni pun sama juga. Available juga kat phone. So korang boleh edit kat sini juga. Dan seterusnya macam kalau Adobe punya editing software, ramai mungkin yang tertanya-tanya kan, Adobe macam mana kita nak dapat kan? Jangan risau juga, Adobe pun ada juga dekat phone. Boleh cari Adobe Premiere Clip. Kat situ pun korang boleh edit juga. Okay. So, yang tu untuk phone lah. Kalau editing selalu, kalau yang mungkin nak advance sedikit, boleh gunakan software editing yang non-linear editing. Orang panggil NLE, non-linear editing. Okay, so ada contoh yang mungkin yang guna laptop dengan PC. Kalau yang beginner, boleh gunakan software kita panggil Windows Movie Maker. Yang ni yang beginner tau. So siapa yang mungkin yang belum mahir lagi menggunakan yang advance, boleh gunakan yang beginner punya. Nama dia Windows Movie Maker. So Windows Movie Maker ni pun sangat simple. Interface dia pun sangat simple. Yang keduanya boleh gunakan Power Director. Power Director pun sama juga. Lebih kurang. Semua software ni lebih kurang. So sebab tu Ali share. Dia mungkin tak adalah berat sangat dan juga boleh buat simple editing. So itu yang penting. Seterusnya, Power Director. Power Director. Yang power. Okay. Lepas tu, untuk mungkin yang pengguna Mac, iOS, boleh gunakan iMovie. iMovie ni free je. Jangan risau, korang boleh dapatkan free. iMovie kat App Store. iOS. Sebab dia tak guna iOS. So yang ni untuk siapa yang gunakan iOS boleh gunakan iMovie. Dan seterusnya macam biasa, ini paling popular, ramai team Kukapmai pun ada ramai yang guna ini, Filmora. Ini pun sangat-sangat simple, dia punya interface senang faham, dia memenuhi semua keperluan untuk editing. So yang ni adalah beginner punya software yang korang senang nak faham, yang boleh guna untuk editing. So basically untuk beginner punya software, selalunya satu projek kita boleh export satu video kan. Ini untuk yang beginner lah. Mungkin ada yang nak terus nak berhijrah pula ke software yang advance sedikit, boleh gunakan Adobe Premiere Pro. Dan seterusnya Final Cut. Dan seterusnya DaVinci Resolve laju. Okay, DaVinci Resolve. Yang DaVinci Resolve ni korang boleh dapatkan secara online. Boleh search DaVinci Resolve. Eja dia DaVinci Resolve. Okay, so jangan risau, yang advance ni, yang ni memang digunakan dalam industri. Yang paling banyak, yang paling popular, yang selalu digunakan dalam industri adalah Adobe sendiri, Premiere Pro dan juga Final Cut. Okay, so yang DaVinci Resolve ni pula, ada juga digunakan dalam industri, tapi dia lebih fokus kepada coloring. Tapi jangan risau, dia boleh juga gunakan untuk editing. So mungkin ada yang nak explore macam mana nak buat editing kan. So boleh explore software ni, DaVinci Resolve. Dia free je, boleh dapat dekat internet, terus boleh download and then install.
So korang tak perlu risau pasal apa lesen tamat ke apa, dia free terus, free sampai seumur hidup, sampai akhir hayat. So DaVinci Resolve memang orang industri pun ramai guna yang DaVinci Resolve untuk colouring especially, sebab dia punya interface pun sebenarnya lebih kurang macam Premiere Pro juga. Dan seterusnya Vegas Pro. Ini pun mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah. Sebenarnya Vegas Pro ni sebelum ni dimiliki oleh Sony. Tapi selepas dia dah dibeli oleh Magic Vegas Pro, dia ada banyak improvement dan juga dia dah setanding dengan Adobe punya software. So basically siapa yang menggunakan Vegas Pro insyaAllah boleh dapatkan kualiti dan features yang lebih kurang macam Premiere Pro. So jangan risau, teruskan dan tambah lagi ilmu pasal editing dan software tu, insyaAllah. Dan seterusnya boleh juga dapat yang ni pun free juga, HIT Film Express, HITFILMEXPRESS, HIT Film Express. Yang ni pun sama juga, boleh digunakan semua itu anda. Okay. So bila bila dah dapat software yang contoh macam yang advance sikit ni, dia boleh banyak sikit video kita edit. Contoh video yang panjang kan, mungkin ada yang nak buat video yang panjang kan, so eloklah guna yang advance punya ni. Kalau yang beginner mungkin boleh buat satu projek satu video je, so dia ada limitation kat situ. So itu yang beza ni sebenarnya. Okay, so apa-apa pun dalam video punya, dalam kita nak buat video, sebenarnya apa yang penting adalah kita kena top up dulu ilmu-ilmu pasal video. Macam contoh, ada orang macam rasa macam aku pakai komputer ni je, PC ni je, aku pakai software ni je, software murah, beginner punya kan. Lepas tu dia rasa yang dia tak boleh nak buat video yang berkualiti. Tak. Okay, sebenarnya benda tu tak penting pun. Yang penting kena tahu ilmu, kena tahu benda-benda yang memang diperlukan dalam video yang apa, macam dia kena tahu elemen apa yang kena ada dalam video, kena tahu macam mana nak buat video berkualiti tu. Macam saya cakap tadi, ilmu, pengurusan, kita manage betul-betul draft betul, preparation, dan juga so yang penting ilmu, skill. Lupa lah skill. So mahal ke tak equipment ataupun software korang tak menjadi masalah. Yang penting adalah 3 benda tadi yang disebut. Okay. So ada apa-apa persoalan ke, mungkin ada terlepas, ada yang tak faham atau confused dengan apa yang dicakap kan, boleh tanya je. Okay. So kesimpulannya, yang bila kita dah cerita tadi, kesimpulannya 3 stage ni sangat-sangat main peranan penting. Macam yang paling penting adalah pre-production tu sendiri. Kalau daripada awal dia dah tersilap, dah tersalah dari pre-production, habis. Seterusnya pun akan habis. Waalaikumsalam. Hai Hafiz Azman. Sihat? Selamat datang Hafiz. Kita dah sampai ke post production dah penghujung dah. Bukan shoot, ni Adli. Shoot pukul 6 nanti, okay? So bagi siapa yang ke lapangan pukul 6 ni, ada live juga daripada Cik Shu. Dia akan sharekan kisah-kisah inspirasi orang-orang yang dah berjaya. Okay. So untuk sesi ni, I just sharekan benda-benda yang teknikal lah. Benda-benda yang berkaitan dengan pembikinan video dan juga design sedikit. So apa-apa persoalan pun boleh tanya je. InsyaAllah kita jawab apa yang kita tahu. Okay. Setakat ni okey je. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, jangan risau. Boleh terus tanya. Okay. Okay, mungkin ada kadang-kadang ada yang buat video, lepas tu dia upload kat YouTube kan, kena copy that spec kan. So untuk yang tu kan, basically korang kena cari music ataupun sound effect yang no copyright. Kena cari betul-betul kat YouTube ataupun nak selamat pergi kat YouTube Audio Library. Search YouTube Audio Library.
search kat situ muzik yang bersesuaian untuk video korang. Contoh kalau video yang seram, boleh juga cari kat situ. Sebab dia dah ada sediakan genre-genre yang kita boleh gunakan untuk video kita. So bila upload dekat YouTube ataupun mana-mana platform, InsyaAllah tak kena copyright. Sebab sekarang pun dekat Instagram pun, kan, Instagram, lagi YouTube lagi lah. Bila ada copyright strike, terus tak dapat nak dengar lagu tu, sound effect tu terus dah tak boleh guna dah. Terus kita upload video tu, kita buka video tu dengar macam tak ada apa-apa, tak ada suara, tak ada audio. Sebab dia mute, sebab kena copyright strike. So benda ni penting jugalah sebab yelah kita dah penat-penat susun lagu, dah susun sound effect apa semua, tiba-tiba bila dah upload tak dengar pula. Rupanya sebab kena copyright strike. Jadi benda ni kena tengok betul-betul. Kadang-kadang ada orang yang dia download juga muzik-muzik yang dia nak guna, tanpa dia sedar rupanya yang muzik tu dia ada copyright claim. So make sure betul-betul tengok. Bila nak download muzik tu, betul-betul tengok description dia, tengok ni betul-betul ke non copyright. Macam ada license ke nak kena beli ke apa. Sebab kadang-kadang muzik-muzik ni bukan free, kena bayar. Melainkan kalau kita buat lagu sendiri, mungkin ada yang boleh buat muzik yang tahu main gitar ke apa, itu Alhamdulillah, itu tak apalah, itu originality tu ada. Tapi kalau yang jenis yang kita ambil muzik orang, kita tengok betul-betul. Kalau kita gunakan untuk personal tak apa, kalau kita gunakan untuk komersial, mungkin akan mengundang macam tu, copyright strike dan sebagainya. So itu benda yang kita kena ambil berat jugalah bila kita buat video. Okay. Right, saya okey faham okey Right, so kalau macam tu kita recap balik semua benda yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so kita bincangkan pasal apa? 3 basic, 3 stage untuk kita buat video. Yang pertama tadi, pre-production, kedua production dan juga post-production. Dia guna pakai juga untuk benda lain. Macam kita nak buat produk pun kita ada juga benda ni kan, pre dan time nak buat dan juga post. Macam workout, pre-workout, pre-workout, workout, post-workout sama. So konsep ni lah di-applykan dekat dalam video. Okay, so benda ni, tiga-tiga ni di-applykan dalam nak buat music video, short film besar sekalipun, corporate video, semua gunakan konsep yang sama. 3 benda ni. 3 benda ni sangat-sangat penting. So tadi mungkin hari lepas, kita share sikit. Pre-production tadi, kita buat apa? Kita buat script, storyboard, kita tentukan budget, kita nak tentukan dia punya setting macam mana, kita nak tentukan karakter dia, kita nak tentukan mood. Macam kalau contoh romantik nak warna apa, seram nak warna apa, science fiction nak warna apa, semua tu kita kena tentukan time ni. Sebab apa? Benda ni lah yang akan effect time production dengan post production. Kalau tersalah dekat pre-production, dalam production sendiri pun akan ter-effect. Contoh macam kita nak buat satu produk kan, contoh macam kita buat payet tu kan, bila tersalah dekat pre-production, contoh kita terlebih garam pula letak kan, sukatan tersalah, time kita buat production, itu post production dah keluarkan produk, makan masin pula terlebih. Sebab tu paling penting time pre-production tu saya cakap, semua ni related. Pre-production sampailah post production semua related. So jangan ambil ringan benda ni, sebab kita nak serve the best kan, kita nak hasilkan produk, macam kita nak hasilkan video yang terbaik kan. So memang benda ni memang kena ambil berat sangat. Tentukan semua benda daripada segi bajet semua kat sini. Okay, so sebab tu perancangan yang penting. Pasal equipment, pasal software semua tu tak perlu risau sangat, tapi yang penting adalah perancangan, ilmu dan juga skill yang penting. So time itulah kita boleh dapatkan kualiti yang baik untuk video kita, insya-Allah. So lepas tu tadi kita cakap pasal production. Tentang production lah, kita tentukan siapa yang akan terlibat dekat dalam shooting masa tu. Tentulah kita nak tengok tugasan siapa. Semua orang ada tugasan di masing-masing. Yang tadi ada cakap ada 5 orang yang perlu. Kadang mungkin ada 3 orang je kan yang ada dekat dalam tim orang. So tak apa, 3 orang ni buat tugasan yang macam-macam tugasan. Tapi mungkin penat sikit lah. Dan mungkin akan pening kepala. Tu mungkin untuk production yang kecil lah, videonya, video yang simple, tak apa. So macam biasa orang akan ada 5. Lepas tu production, time post production pula kita buat offline dengan online editing je.
Time ni editor dengan director yang akan bekerjasama dengan sangat-sangat keras untuk dapatkan editing hasil video yang baik time ni. So tadi ada dah share pasal editing guna phone, editing beginner punya software dengan editing final yang macam advance sedikit. Itu ada dah share tadi. Alright, so kalau macam dah tak ada apa-apa lagi, saya rasa itu saja live lagi pada kali ini. Alright, so kalau ada apa-apa, jangan segan-segan untuk bertanya. Kita insyaAllah kita jawab dengan sebaiknya insyaAllah. So Adi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah join live Adi pada hari ini. Okay, so kita jumpa lagi pada esok hari insyaAllah. Okay, so pada petang ni jangan lupa kita ada juga sesi bersama Cik Syuk. Kita boleh join kalau ada kelapangan masa insyaAllah. Okay, so sekian saja live Adi pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.